Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berusaha, Tuan Nosafi Haji Duka, Timbalan Setiausaha Tetap 2. Yang berusaha, Tuan Neldin Gimbang, Timbalan Setiausaha Tetap 3. Setiausaha Rendah Kementerian, Ketua-Ketua Penolong Setiausaha Kementerian, Pegawai-pegawai kanan Kementerian, tuan-tuan, puan-puan, serta warga kementerian yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin dan limpah kurnia-Nya juga dapat kita semua berkumpul pada hari yang bermakna pada 19 hari bulan Januari 2024. Bagi pegawai-pegawai atau kaki tangan yang baru berkhidmat di kementerian ini, selamat datang. Saya berpendapat ada beberapa pegawai juga kaki tangan baru yang bersama-sama kita pada tahun lepas dan juga tahun ini. Selamat datang dan selalu saya cakap welcome to KPLB. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru 2024 kepada seluruh warga KPLB. Adalah menjadi harapan kita semua agar tahun 2024 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. InsyaAllah. Kemarin kita sudah mengadakan majlis amanat bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah dan seterusnya kita telah merasmikan 2 bilik mesyuarat yang telah memang sedia ada tetapi kita telah tambah baik, yaitu di Blok E sebagai bilik mesyuarat Kulintangan. Di Blok B kita gelarkan bilik mesyuarat Sompoton. Jadi nama-nama ini saya perhatikan dalam grup warga KPLB memang ada disenaraikan nama-nama itu. Jadi kita telah memenuhi hasrat, itu antara nama yang kita gelarkan bagi bilik mesyuarat, dan juga dewan ini sebagai dewan Rarfisyah yang melambangkan kesatuan bagi kita semua warga KPLB. Saya ucapkan syabas kepada semua warga kementerian ini. Sepanjang minggu-minggu awal ini, pada tahun 2024, sepanjang bulan Januari ini, kita padat dengan mesyuarat. Inilah barisan pengurusan yang telah bertanggung jawab. Terima kasih kepada bagian pengurusan yang telah bertungkus lumus dari tahun lepas hinggalah awal tahun ini pun start sudah gear 5. Jadi inilah dia komitmen dan disiplin pihak pengurusan di Kementerian Pembangunan Luar Bandar ini. Kami telah mengadakan beberapa siri mesyuarat yang melibatkan hampir semua bahagian bagi memastikan langkah kita memulakan tahun ini lebih tersusun dan teratur, di samping memastikan idea yang dicerna melibatkan semua warga kementerian, agensi-agensi di bawah seliaan, dan masyarakat luar bandar seluruhnya. Dan tidak dilupakan warga kementerian ini sendiri. Ini menjadi tanggung jawab kepada barisan pengurusan untuk memastikan agenda ini dapat kita capai. Saya percaya kepada kerja berpasukan dan yakin semua daripada kita mempunyai peranan. Bukan saja dari memimpin kementerian ini, bukan saja dari pemandu, pembersih pejabat, kranifail, yang menebang pokok-pokok, yang bergotong royong, juga yang menyusun file-file kita, semua mempunyai peranan sangat penting. Saya mau tanamkan dalam sifat dan semangat diri kamu itu
komitmen berdasarkan kerja kita. Bagi pihak pengurusan, tanggung jawab dia, kami ini adalah mengurus, tetapi pelaksanaan di peringkat tuan-tuan dan puan-puan. Kita panggil sokongan 1 dan sokongan 2. Terima kasih, sepanjang tahun 2023 kita telah dapat melaksanakan semua agenda yang telah kita buat. Saya tepuk tangan untuk kamu semua. Jadi bukan saja dari memimpin kementerian ini ke hadapan, tapi setiap seorang dari kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa kementerian ini terus sejahtera, gemilang, dan memerlukan kebersamaan seperti mana petik kata-kata Henry Ford. Ini disediakan kata-kata ini dari pihak pengurusan, saya sampaikan. Tapi saya berpendapat ianya baik untuk kita amalkan. Coming together is beginning. Staying together is progress. And working together is success. Tidak lari dengan apa yang saya cakap tadi. Rupanya Henry Ford ini pun dia ada juga satu kata-kata semangat untuk kita laksanakan mana-mana saja kerja kita lakukan. Driver begitu juga. Pastikan minyak cukup, tayar oke. Juga file, pastikan file itu teratur, kertas cukup, pen-pen cukup, kalau tidak cukup, maralah sisi, minta dengan sisi. Itu tanggung jawabnya. Jadi contoh yang simple tetapi berkaitan dengan komitmen dan tanggung jawab. Alhamdulillah pencapaian ini baik perlu diteruskan dan apa jua khidmat yang memberi kelebihan kepada kecemerlangan harus kita gandakan. Sekiranya ada kekurangan, kita tambah baik. Kita mesti tengok ke depan. Jangan lagi tengok belakang. Yang belakang itu sejarah, yang depan itu masa depan. Jadi untuk ke depan mesti ada perancangan yang baik, mesti ada tools yang baik untuk memastikan ianya tercapai. Kita kena pastikan pencapaian kita capai tahun lepas dipertingkatkan dan kelangsungan agenda perkhidmatan lebih baik mesti diteruskan pada tahun 2024. Saya ingin berkongsi pada tuan-tuan pengurusan, tuan dan puan pengurusan dan juga warga KPLB mengenai alat tuju dan fokus kementerian ini bagi tahun 2024. Saya mohon ianya menjadi fokus dan didengar dengan baik tentang alat tuju ini. Yang berhormat Datuk SKN memaklumkan beberapa perlu diambil perhatian. Pertama, tanggung jawab pejabat awam menjaga kerahsiaan dokumen dan maklumat rasmi kerjaan. Surat Arahan SKN Bilangan 4 bertarikh 1 November 2023 perlu diambil perhatian oleh semua ahli pejabat awam dalam menjaga kerahsiaan dokumen dan maklumat rasmi kerjaan. Adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai SUT KPLB untuk memperingatkan semua pegawai dan kaki tangan di bawah seliaan masing-masing yaitu pihak pengurusan yang berada di pentas ini supaya sentiasa melindungi serta menjaga kerahsiaan dokumen dan maklumat rahsia rasmi. Terutamanya tidak menggunakan medium media sosial untuk menghantar dokumen atau maklumat rahsia rasmi kerjaan. Dokumen dan rahsia rasmi kerjaan yang dihantar melalui media sosial yaitu aplikasi WhatsApp, Facebook, Telegram, TikTok, dan lain-lain adalah sukar dikawal dan boleh menyebabkan berlakunya insiden kebocoran maklumat yang boleh menyebabkan reputasi dan imej pentadbiran kerjaan terjejas. Artinya akta rahsia rasmi benda ini. Jadi saya sampaikan kepada pengurusan dan warga KPLB untuk menanamkan dalam fikiran bahawa kita pejabat awam, kita menjaga rahsia dan dokumen kerjaan.
KPLB merupakan dasar dan polisi, kita kena tahu. Warga KPLB dari pemandu sampai kerani, ketua kerani mesti tahu alat tuju kita. Jadi saya berkongsi mengenai perkara ini. Pada masa itu SPRM juga telah membentangkan kajian penilaian inisiatif anti rasuah perkhidmatan awam, Public Service Anti Corruption, singkatannya PSACIA, Bagian Pentadbiran Kerja Negeri Sabah. Sebenarnya kamu semua terlibat nih mengisi ini. Ingat tahun lepas bila Puan Jessica memaksa kita mengisi semua. Memaksa itu maksudnya kita kena buatlah. Sebagai seorang pejabat awam kita kena buat. Ini adalah hasil daripada yang kita isi. Berapa soalan tuh? 100 lebih soalan. Jadi kamu pun buat, saya pun buat, barisan ini pun buat, barisan bawah pun buat. Termasuk MC-nya sekali dan technician sekali. Jadi kita sebagai satu warga, terima kasih. Saya ucapkan syabas. Sebab komitmen kamu, sebab SPRM bilang, kita adalah negeri Sabah yang pertama berbanding negeri-negeri lain yang mengisi hampir 100%. Jadi penglibatan KPLB adalah 100% juga. Tahniah. Sistem Aplikasi Profil Kampung Sabah, singkatannya SAPKS. Saya menyatakan kita memang telah terima daripada pihak UPEN dan kita telah menyelia dan memantau sistem aplikasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak KKTM dan pihak pengurusan juga yang bekerja sama untuk memastikan sistem ini telah dapat kita jayakan. Pegawai-pegawai daerah dan penolong pegawai daerah diminta untuk terus mengupdate, mengemaskini data-data tersebut. Cuma kita kena pantau dia punya data-data yang kemaskini. Jadi saya minta pihak pengurusan, timbalan, kedua timbalan, SUR, KPSU, dan juga bahagian KKTM bekerja sama untuk memastikan update data ini karena ia menjadi satu hak milik kepada KPLB sudah untuk diupdate. Saya seringkali menerima email mengenai perkara ini, pertanyaan-pertanyaan ini, dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pegawai-pegawai dalam sistem iAdu, yaitu di dalam pentadbiran, silap KPSU pentadbiran, dan dari KKTM Puan Dev selalu bagi kita peringatan. Sebab Puan Dev yang selalu terima aduan-aduan dan diagihkan kepada saya dan juga pegawai-pegawai yang terlibat untuk memproses sistem adu. Saya beralih arah kepada topik sistem adu ini. Saya pikir di kementerian kita sudah diselaraskan dan mesti dikemas kini. Puan Dev selalu bagi kita email. Thank you so much, Dev. You punya komitmen dan juga kepada KPSU KP, Puan Jessica yang sentiasa bersama-sama, juga Puan Hayati, Cik Hayati. Dan bila terdapat sistem adu ini, sistem adu adalah berkaitan dengan integriti tentang aduan-aduan setempat. Pegawai integriti pun terlibat, Puan Anif, dan bagian pentadbiran termasuklah penaji. Jadi ini kenapa saya bangkitkan, ini juga diutarakan oleh SKN. So momentum dan cara kita diteruskan. Kita mesti teruskan cara mengumpul aduan-aduan ini, dan baru-baru ini Bigons telah meminta KPLB untuk menyelaras di peringkat pejabat daerah. Bigon ini adalah bahagian integriti dan governance negeri Sabah, singkatannya Bigons. Jadi kamu kena tahu juga warga KPLB tentang pekerjaan Bigon ini. Saya telah minta timbalan SUT 2, 3, Tuan Neldin. Terima kasih Tuan Neldin telah
beliau adalah pegawai penyelaras untuk memastikan sistem iAdu ini dijawab oleh pihak kementerian dan diselaraskan di pejabat-pejabat daerah. Jawatan kuasa ini telah bermesyuarat pada 15 Januari yang lalu. Saya minta kita ada target, Bigon telah menetapkan target. Mohon KPSU KP untuk menyelesaikan perkara ini dan disampaikan kepada Bigon. Begitu juga saya ucap terima kasih di atas follow up mengenai plan OSCP yang telah diminta oleh Bigon. Bila mana 25 daerah penuh dan 10 daerah kecil belum melengkapkan plan OSCP ini, tetapi kita telah mengejar atau membubut ini pegawai-pegawai daerah untuk menyiapkan. Alhamdulillah selesai. Oke, alhamdulillah plan OSCP kita sudah serahkan kepada Bigon. Itu bagi saya satu kejayaan kepada KPLB. How kita mau push ini pejabat-pejabat daerah. Jadi kita kekalkan momentum ini, teruskan juga untuk yang akan datang bila ada aduan. Kita terpaksa buat begitu. Sebab dalam mesyuarat saya yang hadir, tidak ada itu pegawai daerah. DO tidak hadir. Jadi kita yang bercakap, saya mewakili itu DO. Jadi saya mau benda ini diselaraskan. Aktifkan mesyuarat ini berkala. Oke. Makasih. Hala 7 dan fokus KPLB bagi tahun 2024. Ini hala 7 kita. Saya mengharapkan bagi tahun ini kita perlu mewujudkan masyarakat luar bandar yang tidak lagi terpinggir, komuniti luar bandar yang maju dan mapan, supaya setiap individu dapat mencapai potensi penuh mereka dan diintegrasikan sepenuhnya dalam proses kemajuan dan pembangunan. Masyarakat luar bandar perlu diperkasa untuk mengambil peranan aktif dalam membentuk dan membangunkan masa depan mereka sendiri bagi membolehkan kawasan luar bandar memiliki akses kepada pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan, peluang ekonomi, dan infrastruktur terbaik. Apa yang saya sebutkan ini adalah halat kita punya program. Kita ada 11 program atau 10 program. 10 program campur 1 rumah SMJ. Apa yang saya nyatakan inilah hala 7 kita. Jadi pihak pengurusan memainkan peranan, memastikan ianya dapat tercapai. Kita teruskan kita punya komitmen dan disiplin dan juga keteraturan pekerjaan kita. Sehubungan dengan itu, kementerian akan melaksanakan pelbagai usaha pemugaran. Saya pikir ini menyegarkan lah, kalau pemugaran ini kasih segar lah. Dan rekayasa sosial agar faedahnya dapat dinikmati oleh masyarakat luar bandar dengan sebaik-baiknya. Di bawah PMI, di bawah KID, di bawah LPI, itu adalah yang memperkasakan di peringkat luar bandar. Jadi teruskan program-program sedemikian untuk memastikan hala 7 ini tercapai. Manakala bagian pembangunan, kita selalu dengar bila di luar orang cakap message. Message ini adalah salah satu produk daripada KPLB. Jadi untuk tahun 2024 ini sudah kami bincang dalam mesyuarat bersama pengurusan. Kementerian akan mencapaikan sasaran merubah kehidupan peserta program dan saya telah minta timbalan setiausaha tetap 2 menjadikan program message ini merupakan salah satu usaha yang diwujud untuk meningkatkan ekonomi masyarakat luar bandar, terutamanya di daerah yang tersenarai sebagai daerah termiskin di negeri Sabah. Saya masuk di sini saya nampak 54. Mungkin ada berubah menurun atau mungkin menambah. Ada 54 message. Jadi tahun ini kita akan aktifkan data, pungutan data, dan juga hala 7 untuk message ini. Kejayaan program ini membuktikan bahwa kerjaan amat komited dalam menjayakan program tersebut dan berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar ke arah keadaan lebih baik. Seterusnya kita punya hala 7 memantapkan pengurusan data. Kita tidak boleh lari dari pengurusan data. Pengurusan data adalah sangat penting bagi mengiktiraf, mencerap, menelusuri data terkini, menetapkan budaya data dalam pengubalan polisi dan program KPLB.
InsyaAllah pada tahun ini dan juga Alhamdulillah pada tahun lepas kita telah menyediakan dashboard bagi tujuan pencernaan data TPD, bagi tujuan analisa dan membuat keputusan. Ini sangat penting di bagian pembangunan. Saya tekankan data. Jadi bagi pegawai-pegawai warga KPLB, data ini tidak lagi, gadget-gadget ini tidak lagi lari. Walaupun kita masih pakai manual, tetapi data itu sudah menjadi satu perkara biasa bagi kita. Jadi meningkatkan kapasiti dan kemahiran digital bagi setiap JKKK. Ini JKKK saya serah sepenuhnya dengan Puan Nurhati dengan pasukan hebatnya JKK. Dia sudah ada satu peralihan dari perkataan JKK ke JKK pun sudah dibuat. Peralihan rang undang-undang pun sudah dibuat. Saya ucapkan terima kasih dan syabas juga. Tepuk tangan kepada bagian PMI yang diketuai oleh Puan Nurhati, juga kedua-dua timbalan yang bekerja sama memastikan rang undang-undang ini dapat dibentangkan di persidangan Dewan Undangan Negeri pada November. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Karena cara kita bekerja itu menjadikan kita sukses. Saya percaya sangat bahwa kita mesti ada satu pasukan hebat. Jangan kerja sendiri. Mesti ada satu pasukan hebat, hormat menghormati. Kamu mesti hormat bos kamu dan bos pula mesti mempertimbangkan orang bawahan. Jadi kita jadi satu pasukan yang hebat. Bagi memperkasa ekonomi desa dan mengatasi isu pendapatan, saya pasti KID menjadi yang punya satu hala tuju. Komunikasi strategik KPLB, ini juga saya tekankan, strategi komunikasi lebih efektif, di mana bukan hanya KKTM saja, tetapi setiap bagian. Jadi semua mesti ada berkongsi maklumat melalui gambar, infografik, dan video, laman web, dan media sosial. Oke, saya ni terfikir kita banyak program masing-masing. Tahun lepas kita banyak bergerak. Masing-masing kita bergerak, jadi saya mau ada satu video korporat sedang diusahakan oleh timbalan SUT kedua. Video korporat itu biarlah merangkumi kita semua. Saya fikir yang malam aspirasi itu, video korporat kita itu hampir kita ada penglibatan semua bahagian. Betul enggak? Siapa yang pergi malam aspirasi itu? Saya ada minta Syarul tayangkan di lobby counter yang baru dirasmikan tuh. Dia punya impact tuh sama kita. Saya pikir Jabat daerah pun tahu, oh itu bahagian. Jadi saya mau ada satu video korporat yang lebih baik lagi lah kita dibuat. Ini beberapa makluman mengenai mesyuarat pengurusan yang telah kita adakan pada 10 Januari. Saya mau kamu berkongsi dengan apa yang telah kita bincangkan. Pertama, saya ingin maklumkan pengujutan satu setiausaha rendah dinamakan pengujutan pembangunan pejabat baharu yang mana diketuai oleh Encik Abdul Manap Rahim. Okay, Tuan Manap. So, pada 5 Januari kami sudah mengadakan satu mesyuarat operasi pengujutan pejabat daerah baru. Jadi urus setia diketuai oleh Tuan Manap untuk memastikan ianya dapat dijadikan satu terma rujukan atau pilot project bagi kita mewujudkan beberapa pejabat daerah penuh yang akan datang. Plan OCP KPLB. Saya minta yang ini di bawah Tuan Eldin kaji semula. Ini OSCP KPLB. OSCP ini telah dibangunkan dan dibukukan oleh KPLB pada tahun 21. Siapa yang lama sini? 2020 atau 21 dilancarkan pada masa itu. Jadi kena tengok balik. So, Minggu Integriti pun menjadi satu takwim tetap kementerian kita yang mana pegawai integriti kita Tuan Anet Budin
akan membagi kita dari semasa ke semasa lah makluman mengenai pelaksanaan Minggu Integriti ini. Kita tidak tahu bulan berapa, tapi harap jangan bertembung lah dengan program-program yang lain. Mengadakan mesyuarat pengurusan membincangkan takwim tahun 2024 sudah dibuat, tetapi bagi bagian masing-masing mestilah memantau takwim yang telah dibentangkan kepada SUT pada 10 Januari yang lalu, supaya dia diambil tindakan dan mengikut dan kena proaktif dengan bahagian masing-masing. Warga KPLB, untuk staf-staf semua, kami mengambil perhatian, kami memahami kebijakan semua. Kita akan meneruskan atau mengadakan kursus SM2 dan buku perkhidmatan. Itu yang telah ditakwimkan oleh bagian pengurusan. Teruskan kursus ini karena ia akan melibatkan semua kita punya warga, atau boleh juga diperluaskan kepada daerah-daerah. Kan? Saya peringatkan mesyuarat MBJ, bagi pihak MBJ pekerja, teruskan bermesyuarat. Bagi pihak pengurusan, kami sedia bermesyuarat. Jadi takwim itu patuhi, kita bermesyuarat. Tahun lepas kita sudah mengadakan 2 kali ke 3 kali? 3 kali. Jadi tahun ini itu pematuhan kan? Pematuhan. Jadi tahun ini buat juga mesyuarat MBJ. Tahun lepas kita buat di luar. Satu kita buat di Beaufort. Mungkin saya boleh sarankan kita akan adakan persidangan. Oke, ini dimaklumkan persidangan pegawai-pegawai daerah akan dirancangkan pada bulan Ogos. Persidangan daerah ini menjadi satu persidangan besar bagi kementerian dan kita telah memutuskan untuk memilih daerah Kudat. Perhimpunan bulanan mesti juga dibuat. Kalau 1 tahun sekali macam ini dikategorikan perhimpunan bulanan, atau setahun 2 kali, boleh. Bagus juga perhimpunan bulanan begini, boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai lama, pegawai baru. Mesyuarat pemantauan daerah, yaitu dari segi perjawatan akan dibuat oleh KP juga. Retreat KPLB, ini cadangan daripada KP, kita persetujui retreat KPLB bagi N36 ke bawah. Jadi kalau N41 jangan kamu komen kenapa tidak dilibat. Ini kasihlah N36 ke bawah. Telah dicadangkan, kita umumlah. Kita dicadangkan dibuat di Ranau kah? Kundasang. Nah, oke. Jadi ini saya umumkan sebab ini menjadi satu takwim. Jadi kita tidak lupa kepada pegawai kaki tangan di bawah N36, grade 36 ke bawah. Jadi kamu akan dibagi masa mungkin 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam untuk buat program di luar daripada KPLB. Seterusnya unit pembangunan akan membuat pemantauan proyek, mesyuarat pemantauan proyek rumah SMJ secara berkala. Ini sudah kita laksanakan dan akan dilaksanakan tahun ini. Mesyuarat pemantauan pembangunan proyek RMK 12. Ini baru tapi tahun lepas sudah kita buat sekali, dan pihak KPSU KR adalah dipertanggungjawabkan untuk menyelaras mesyuarat pemantauan dan induk pembangunan proyek RMK 12. Ini khusus untuk program 11 program tadi itu. Kita kena mesti mesyuarat dalam 1 tahun 3 kali untuk kita hantar pelaporan kepada UPEN dan juga MOF. Okay. Itu saya mau dia diwajibkan. Terakhir dalam saya punya catatan ini, kita memikirkan tentang keseronokan pekerja, tentang healing juga. Kita adakanlah sukan KPLB dalaman. Jadi untuk kita healing sehat-sehat badan, saya setuju sukan, kita panggil sukan KPLB lah tahun 2024. Mulakanlah kamu memikirkan sukan apa yang kamu mau, tapi sudah ada beberapa jenis sukan. Dipengurusikan pegawai penyelar ialah Encik Muhammad Fazi. Pilihlah game yang senang-senang yang menjadi kesukaan kamu. Mungkin futsal, mungkin bola sepak, atau bowling. Kalau saya bowling itu mesti ada masuk lah. Karena bowling saja saya boleh main. Sabadat. Yang lain-lain tuh kamu pilih. Mungkin saya dengar bola tampar, ada yang sudah bersedia juga main bola tampar. Jadi mungkin ini dipikirkan, kita memikirkan satu sukan lah
di kementerian ini. Jadi diserahkan kepada J. Muhammad Fauzi untuk memikirkan keedah dan format sukan KPLB 2024. Dan mungkin melibatkan pejabat-pejabat daerah dan pejabat daerah kecil. Dorang pun menunggu-nunggu lah. Dorang mau melawan juga. Nggak juga dorang mau kalah nih. Dorang mau juga lawan kita punya pasukan bola. Jadi kita bersetuju dengan cadangan tersebut. Dengan kekuatan pasukan yang ada, saya yakin kita akan berjaya mengharungi cabaran yang dihadapi pada masa ini dan memberikan yang terbaik untuk memastikan agenda pembangunan luar bandar akan dapat dan terus dilaksanakan. Saya berpikir kita kena fokus. Kita perlu berubah dari bertindak reaktif kepada proaktif, bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Bila menyatakan sistem penyampaian perkhidmatan, kita terfikir tentang janganlah jauh kita punya telefon. Telefon ini sudah rusak setahun lebih. Antara aduan yang saya terima, Dev, mengenai alat perhubungan untuk telepon. Jadi tahun ini kita sudah meminta MOF untuk membagi kita peruntukan untuk tambah baik atau membuat satu jenis perhubungan menggunakan telekomunikasi bagi menggantikan yang sedia ada yang memang sudah tidak boleh pakai. Saya minta KP nanti follow up dengan MOF, kita perlu adakan ini. Ini menjadi satu aduan sama orang awam kepada kita bila mana tidak dapat dihubungi. Dan sampai dia bilang KPLB ini wujud ke tidak? Tidak ada operator menyambut telepon. Jadi jangan juga bikin malu kita lah kan. Nah, kita buat jadikanlah benda ini selesai. Jadi dengan itu insya Allah jika kita bersama bersatu hati, ringan tulang untuk bekerja, saya nasihatkan apa saja program yang dibuat oleh KPLB mesti disertai oleh semua warga KPLB. Jangan beranggapan bahwa itu program, kamu punya program, kami tidak mau terlibat. Cakap ini program, kamu punya itu kumpulan punya, kami tidak mau terlibat. Saya tidak mau pikir begitu. Saya anggap kamu satu saja itu, KPLB saja. Bahagian itu hanya tanggung jawab kamu. Jadi bila ada sesuatu majelis diminta bekerja sama macam MC kita ini, dua unit yang berbeza, boleh bergabung menyeletup juga. Itu contoh dia. Masyarakat MBJ begitu juga, gabungan dari bagian lain, jadikan dia jadi. Majelis apa saja ringan tulang. Jangan berpendapat, itu kau punya kerja, saya tidak mau. Biarlah kau buat itu, tidak. Saya mau kamu proaktif. Proaktif. Sebab kamu ini semua masih muda-muda. Masih muda-muda, masih bersemangat wajah. Jadi itu pesanan saya mau kita jadi satu pasukan yang hebat. Dan dapat menjayakan apa saja program, dan dengan senang hati dan ringan tulang untuk bekerja sama. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak pengurusan yang committed. Kalau dong sanggup berdiri dengan saya, artinya senadalah kami itu. Inilah barisan pengurusan yang akan sama-sama dengan warga KPLB Sokongan 1, Sokongan 2 yang di bawah ini. Oke, jadi kita kerjasama saja. Sama-sama untuk memastikan kita ada satu aura atau web, apa orang panggil? Web kah? Untuk kita sama-sama menjayakan acara rasmi, program rasmi, halat tuju rasmi, sasaran kerja rasmi, sasaran kerja tidak rasmi, mesti berjaya dengan cemerlangnya. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih kepada pengurusi penganjur bagi kedua-dua majelis, yaitu Majelis Amanat Menteri dan juga Majelis Amanat SUT, di atas penganjuran majelis ini dengan jayanya, dan mungkin ada teguran-teguran kemarin mungkin boleh diambil tambah baik
untuk majlis yang akan datang. Yang penting kita sudah selesaikan, cuma saya mau ada teguran-teguran itu kita anggap ianya satu teguran yang positif untuk dia lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada pasukan-pasukan yang telah menjayakan kedua-dua program ini dan memastikannya dan teratur dan kita selesa dan takwim kita tercapai. Dengan itu, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, saya memohon maaf kalau ada tersilap berkata-kata, tapi niat saya hanyalah untuk yang kebaikan saja. Dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkan untuk bekerja dengan lebih ceria, teratur dan betul. Sekian, terima kasih.